Okey, so hari ini kita akan masuk tajuk baru 410 nombor indeks. Okey, tajuk ini kamu sekarang format barulah. Kalau ikut format lama, dia akan keluar dalam kertas 2 bahagian C, di mana di bahagian tersebut dia ada 4 tajuk akan diuji. Setiap tajuk satu soalan. Dan nombor indeks adalah salah satu dia lah. Dia ada 4 soalan, kamu pilih 2. Okay? Untuk Form 4, kamu akan belajar nombor indeks dan satu topik yang kita akan belajar lepas ini iaitu penyelesaian segitiga. Lepas tu Form 5 ada 2 tajuk, semua 4 tajuk. Dalam 4 tajuk itu, kamu diminta jawab 2 tajuk sahaja. Okay? So maksudnya ada orang dia tak belajar tajuk ini, dia kata tak apa cikgu, saya belajar Form 5 punya 2 tajuk. Ada orang pula kata, cikgu saya pilih Form 4 satu tajuk, Form 5 satu tajuk. Sesuka hati kamulah sebab benda ini 4 tajuk, 2 akan diuji. Tapi bagi saya, 2 tajuk Form 4 ini agak senang lah. So cikgu akan galakkan kamu pakai ini. Khasnya siapa yang V1 itu, yang bahagian ekonomi itu, benda ini penting untuk kamu lah. Okay, so tajuk ini nama dia nombor indeks. Okay, nombor indeks sebenarnya merupakan sukatan statistik digunakan untuk mengukur perubahan sesuatu pemboleh ubah pada satu tahun tertentu berbanding dengan tahun yang lain sebagai tahun asas. Ini ialah untuk nombor indeks yang umum. Tapi kita memang ada nombor indeks yang dia ada pengiraan sendiri punya. Kalau dia ada pengiraan sendiri punya, maka dia mungkin bukan bandingan ikut tahun. Macam apa yang ditarifkan atas ini di mana dia kata ialah perubahan satu pemboleh ubah pada satu tahun tertentu kepada tahun yang lain sebagai tahun asas. Okay? Di mana indeks yang ada pengiraan khas sendiri punya, dia mungkin tak pegang kepada atas inilah. Terus di sini cikgu bagi 3 indeks yang khasnya. Pertama ini kamu selalu dengar BMI kan, cikgu PJ kan, selalu nak ukur kamu punya BMI, ada tak kamu obesity ke ataupun tak cukup berat ke. Okay? Itu pun satu indeks sebenarnya, BMI, indeks jisim badan kamu. Tapi kalau indeks jisim badan ini, dia tak ikutlah formula yang kita akan belajar nanti. Okay? Sekejap dia ada formula sendiri. Ini ialah untuk siapa nak kira lah. Tapi ini tak ada dalam tajuk ini hanya untuk pengetahuan tambahan saja. Sebab cikgu tak nak kamu ingat semua nombor indeks, oh itulah rumus dia saja. Dia sebenarnya ada. Dia walaupun dia ialah indeks tapi dia tak pakai rumus umum ini, dia ada rumus dia sendiri. Okay? So itu BMI yang kamu selalu dengar. Satu lagi ialah IPU, indeks penjemah udara. Selalu bila cerebu kuat kan, tiap hari kita nak tengok IPU kita. Over 150, over berapa over 150, over 100. Over 150, oh sekolah tutup, tak payah pergi sekolah. Itu kan kita selalu dengar kan. Itu pun sejenis indeks. Tapi indeks itu pun bukan ikut formula yang kita akan belajar nanti. Dia pun ada formula sendiri. Dan satu lagi, cikgu tampak dalam buku teks lah, indeks kematian akibat kemalangan jalan raya. Itu ada rumus dia sendirilah. Okay. So ini cikgu tak titik beratkan sebab ini bukan minat kita. Tajuk ini kita lebih minat kepada indeks yang boleh dikira dengan rumus umum ini. Okay. Di mana yang cikgu tulis di bawah ini Ini I sama dengan Q itu sebenarnya stand for quantity lah Kuantiti 1 bagi kuantiti kosong darab 100. Macam cikgu cakap tadi, dia punya tarifan umum, dia adalah bandingan satu tahun kepada tahun lain. So di sini Q1, Q0 ini maksudnya kuantiti pada tahun tertentu dengan kuantiti pada tahun asas itu, tahun lain itu. Itu maksudnya Q1, Q0. Sebab di sini membuat bandingan sesuatu nilai pada 2 masa yang berbeza, 2 tahun yang berbeza. So dalam rumus itu dia ada kuantiti pada tahun tu dan kuantiti pada tahun yang satu lagi. Okay? Lihat ini rumus dia. Ini lebih kepada teori Okay. Lepas tu kalau kita gunakan rumus yang kita belajar ini untuk mencari nombor indeks, kamu kena fahamlah apa yang kamu dapat itu apa maksudnya. Contohlah kalau waktu awak buat PJK kan, PMI, awak tahu kalau PMI awak kena berapa. Lebih daripada itu, oh tak boleh lah, sudah obesity, kena kifik lah. Okay. Kalau IPU macam kita tengok, oh sekolah pukat dah tak pukat. Dia ada satu angka rujukan dia.
Okay? Tapi kalau kita pakai rumus ini punya, dia punya angka rujukan ialah 100. 100. Okay. Kalau kamu kira, lepas tu tapak indeks kamu ialah 100, maksudnya 2 tahun yang kita banding itu tidak ada perubahan. Dari segi, tengok kita nak tengok apa perubahan dia lah. Kalau kita ukur perubahan dari segi kuantiti dia, maksudnya 2 tahun itu tidak ada perbezaan kuantiti. Contohnya mungkin cikgu nak kira indeks bilangan pelajar di SMK Sri Manjung. Banding dengan tahun 2020 dengan tahun lepas, 2019. Kalau cikgu dapat angka 100, itu maksudnya apa? Bilangan pelajar pada tahun 2020 dengan bilangan pelajar pada 2019 adalah sama. Tidak ada perubahan. Itu maksudnya kalau kamu dapat indeks itu ialah 100. Syaratnya gunakan rumus ini ya. Kalau gunakan rumus BMI lain cerita lah. Dia itu bukan merujuk kepada 100. Dia ada jadual lain. IPU pun ada jadual lain. So IPU 100 bukan maksudnya tak ada perubahan. Sebab dia bukan pakai rumus yang kita gunakan dalam tajuk ini. Dia pakai rumus dia tersendiri. Boleh ya? Okay. So kalau kamu kira dapat nombor kurang daripada 100, itu maksudnya benda ini makin lama makin sikit. Dia menurun. Okay. Kalau kamu dapat angka 90, maksudnya dia turun 10%. Kalau dapat 70, benda itu tinggal 70%. Maksudnya dia turun 30%. Kalau kamu dapat angka itu lebih daripada 100 pula, maksudnya benda itu tengah bertambah. Dia bertambah 120, ditambah 20%. Okay, kalau 105, dia tambah 5%. Nak dapat angka ini ya, kenapa 10, 100, awak ambil 100, tolak dia lah. 100 tolak 90, dapatlah 10. 100 tolak 70, dapatlah 30. Kalau ini, nombor dia pula. 120 tolak 100, dapatlah 20. 105 tolak 100, dapatlah 5. Itu maksudnya angka-angka yang kamu kira itu. Sebab nanti kita ada soalan, suruh kamu kira. Lepas dia awak kira, dia akan tanya awak, apa maksudnya? So awak akan jawab lah, nilai dia telah bertambah sebanyak 20%. Nilai dia sudah kurang sebanyak berapa peratus. Ataupun ada pula soalan, dia nak awak gunakan rumus ini. Tapi dia tak nak cakap, nombor indeks dia ialah sekian-sekian-sekian. Dia akan cakap aja. Dia kata, telah dari tahun 2020 sampai 2025, harganya telah bertambah sebanyak 30. Bila dia cakap macam ini, sebenarnya dia tengah cakap nombor indeks dengan kamu lah. Nombor indeks dia kalau tambah 30, maksudnya nombor indeks dia ialah 130. Boleh? So itu pentingnya kamu kena faham apa maksudnya nombor indeks supaya kamu faham apa yang awak kira itu apa maksudnya. Kedua ialah ada juga soalan dia bagi dalam bentuk cerita. Bila dia bagi dalam bentuk cerita, kamu sendiri ubah kepada nombor indeks. Okey, sampai sini ada masalah? Seorang dua orang open nak mic. Sunyi saya. Semua orang tak ada on mic punya. 13 orang ni. On lah 1-2 mic ni. Siapa yang sekeliling sunyi tu tolong on mic? 2 orang ke? Orang yang selalu jawab saya tak ada ke hari ni? Halo, halo. Halo, halo. Okey, baru dengar satu suara. Okey, so kita tengok contoh Okay, contoh pertama ini, cikgu lepek kepada tengok kamu faham tak apa maksud nombor indeks tu So soalan 1A, contoh A, nombor indeks bagi bilangan pengguna telefon bimbit di Perak pada tahun 2020 berbanding 2019 ialah 175. So cikgu nak tanya, ini maksudnya bilangan pengguna telefon bimbit itu sudah makin lama makin ramai orang ke makin sikit orang? Kalau indeks dia 175. Makin ramai. Makin ramai, nilai dia bertambah. Daripada 2019 sampai 2020, nilai dia telah bertambah. So bertambah berapa? 75. 75 ini bukan 75 orang 75 ini maksudnya 75%. Boleh? Maksud saya sekarang, katakan
Kalau kita sekarang bilangan kita pada 2019 ialah 1,000 orang. Katakan ialah 1,000 orang. Maka bila sampai 2020 dia telah tambah 75%. So awak pernah belajar dalam sekolah rendah. 1,000 kira 75% berapa? Kan kejap berapa? 750? 750. So maksudnya pada tahun 2020 bilangan pengguna telefon bimbit ialah 1,750 orang. Itu maksudnya naik 75%. Okey. Okey, bahagian B. Nombor indeks bagi penggunaan air di daerah Manjung pada tahun 2020 berbanding 2019 ialah 75. Maksudnya makin banyak gunakan air ke kurang gunakan air? Kurang gunakan air. Siapa punya mic ada apa? Echo di belakang. Dia akan ulang suara saya. Berapa orang on mic Seorang aja ke? Seorang aja on mic. Lihat kenapa ada mic ada echo tu? Ni. Boleh? Okey. So benda ini maksudnya penggunaan air itu akan berkurang. Berkurang sebanyak berapa? Dalam nombor tu 75. So kurang berapa? 75. Bukan 75%, 25%. Oh. Okey, boleh Kalau tambah kita senang sikit tengok. 175 kita tolak 175. Okey, tapi bila benda itu berkurang, ini 75 maksudnya apa? Tinggal 75%. Kalau tinggal 75%, maksudnya dia kurang 25%. So kalau nak kira ialah 100 tolak dia. So kita kurang 25%. Boleh Dia kalau kurang itu dia keliru sikit. Ramai orang akan terus ambil angka tu. Angka itu sebenarnya maksudnya tinggal. Dia tinggal 75. Kalau dia tinggal 75, maksudnya yang kurang ialah 25. Boleh Okey. So bila soalan kata taksirkan nombor indeks, kalau ada soalan suruh kamu taksirkan nombor indeks, okey. Contohnya soalan pertama ini, so kalau cara jawab yang lebih betul punya, maksudnya ikut standard punya, kamu akan jawab macam inilah. Kamu akan jawab kamu akan jawab bilangan, alamak, tulisan mungkin keluar kejap. Kamu awak jawab bilangan pengguna telefon bimbit di Perak. So kalau tengok nombor lebih daripada 100, kita kata bertambah. Kalau kurang daripada 100, kita kata berkurang ataupun menurun. Sebanyak berapa peratus? 75%. Dari, kalau kena beritahu tahun bila sampai bila, dari tahun 2019 ke tahun 2020. Boleh? So, dalam ayat kamu, cikgu mesti kena tahu apa yang diceritakan. Lepas itu, tambah ke kurang. Tambah ke kurang. Kemudian kalau tambah kurang, berapa peratus tambah, berapa peratus kurang. Lepas tu cikgu perlu tahu juga, itu bandingan tahun apa dengan tahun apa. Baru kamu taksirkan nombor indeks ini dengan lengkap. Boleh Okey, kita cuba ayat kedua ini So, kita tengah cerita tentang benda apa? Penggunaan air di daerah Manjung. So, kita pun tulislah. So kita pun cerita penggunaan
penggunaan air di daerah Manjung bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Kamu menurun, tak kisahlah. Tak payahlah menghafaz sebiji sebelak sama macam cikgu. Yang pentingnya dalam ayat itu cikgu tapak maklumat itu. Okey, berkurang sebanyak berapa peratus? 25%. 25%. Okey. Dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ayat tak semestinya mesti sebiji sebulat macam cikgu lah, tapi dalam ayat kamu cikgu kena tahu apa yang sedang diceritakan. Perubahan itu tambah ke kurang. Kemudian kalau tambah ataupun kurang, berapa peratus dia tambah kurang. Lepas tu apakah tahun yang tengah dibandingkan. Itu maklumat kena ada, baru kamu taksirkan nombor indeks dengan lengkap, ya. Boleh? Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan yang suruh kamu kira. Kita pakai saja rumus itu. Cikgu saling keluar dulu. Okey, rumus ini. I itu. Rumus ini. Kejap. Rumus ini. I sama dengan Q1 bagi Q0 darab 100. Kita akan pakai rumus ini aja untuk hari ini. Okey. So, contoh kedua saya, ini pagi yang melibatkan kira. Ya. Tunggu kejap. Okey. Harga gula per kg ialah 80 sen pada tahun 2000 dan 1020 sen pada tahun 2020. So, dia minta kamu kira indeks harga lah. So, kita akan gunakan formula ini. So, formula dia memang I sama dengan Q1 bagi Q0 darab 100. Tapi cikgu tidak galakkan kamu hanya tulis macam ini. Sebab kalau tulis macam ini, kita tak nampak tahun dia ialah apa. So cikgu akan galakkan kamu modify rumus ini, kamu tulis I, lepas tu tuliskan tahun yang terlibat. So kita ada tahun 2020 berasaskan 2000. Tulis dalam formula, dalam kamu punya formula supaya saya nampak I ini, saya tahu tahun apa berasaskan tahun apa. Sebab mungkin nanti kita dalam soalan ini dia ada banyak I, nanti opening, tak tahu I mana satu sudah. Okay? So lepas tu formula pun kita modify. Daripada kamu tulis Q1 dan Q0, kamu tulis tahun dia. Okay? So asas tulis di bawah. Tahun yang tahun yang nak pandai itu di atas. 2020, asas dia 2000, so 2000 di bawah. Darab 100. Maka senang sikit. So bila cikgu kata 80 sen pada 80 sen pada tahun 2000. Yang cikgu tanya ini, cikgu bagi ini ialah apa? I ke Q? Q atas ke Q bawah tu? Bawah. So kita akan tahulah sebab 2000 kita nampak dengan jelas. Okay? So bila cikgu kata dia ialah RM1.20 pada tahun 2020, maksudnya yang cikgu bagi ialah I, Q. Okay? Q atas ke Q bawah? Atas. Atas lah, sebab saya nampak 2020. So kalau kamu tengok balik, soalan memang tanya apakah indeks harga. So cikgu memang tanya I. Tak semestinya setiap kali cikgu tanya I, ada masanya mungkin cikgu bagi I, cikgu bagi salah satu Q, cikgu tanya Q yang satu lagi. Sesuka hati saya lah saya nak tanya mana satu. Okay? Biasanya itu dah dalam matematik tambahan. Ada satu rumus. Lepas tu, kalau awak ada di skora rendah, kebanyakan rumus ialah semua benda yang dia nak bagi di sebelah kanan. Kita masuk, kita kira-kira dapat jawapan. Tapi bila sampai maths tambahan, setiap kali kamu belajar apa-apa rumus pun, kamu akan nampak. Kebanyakan masa, contoh pertama cikgu, semua nilai yang cikgu bagi di sebelah kanan. So awak masuk, kira. Tapi lepas itu mesti ada soalan, ada bagi kiri, ada yang bagi kanan. Lepas tu saya tanya sikit-sikit di bawah ni, tanya sikit-sikit di atas itu.
Itu biasa Okay, so sekarang kita mula masukkan nilai. So I lah itu yang kita nak cari, tak ada nilai nak masuk lah. Okay, so kita terus buat yang ini. Okay, Q 2020 berapa? 1.2. Okay, 1.20. Okay, Q 2000 0.80. 0.80 darat 100. Lepas tu tekan calculator. Satu lima kosong. 150. Okay, kalau jawapan ini tak putus, bagi saya 2 tempat perpuluhan Okey. Okay, Okay. Kalau Okey. putus apa? Okay, soalan 2. So sekali lagi kita tengok dulu indeks harga apa yang terlibat di situ Indeks harga telur pada tahun 2000 berasaskan 2010. So saya tahu nanti formula saya ialah I 2020 berasaskan 2015. Okay. Lepas tu Q. Siapa di atas? 2020 ke 2015? 2020. 2020. Kamu jangan hafal tahun dia, tengok soalan. Asas punya selalu di bawah. Maka yang satu lagi di atas lah. Bukan tiap kali 2020 mesti di atas. Cikgu boleh terbalikkan soalan So sekarang kalau kamu tengok kali ini, indeks dia bagi nilai. So maksudnya ini kita sudah tahu nilai. Kalau macam ini, antara 2 Q itu satu tak tahu. Okey, kita tengok dulu. Cikgu nampak ini, pada tahun 2015 ialah 20 sen. So maksudnya yang kita ada ialah Q atas ke bawah? 2015. Bawah punya. So kalau kamu tengok balik, soalan tanya harga sebiji telur pada tahun 2020. So maksudnya yang ditanya oleh saya ialah Q 2020. So tak ada apalah. Pakai rumus yang sama, hanya kali ini bila saya ganti nilai, kiri ada, kanan ada. Itu saja. Okay. So masukkan nilai. I berapa? Mana ungu? 120. 120. Q 2020 itu benda yang kita nak cari. Q 2015 20. 20. Okey, so kamu kena ingat di sini awak tulis 20 dalam unit sen. So nanti harga sebiji telur yang kamu kira itu pun dalam unit sen Okey, darat 100. Okey. So bila sampai sini, kalau siapa tidak boleh buat algebra punya, kamu tak payah susah hati, kamu tekan calculator saja, ini sama dengan ini kamu pakai X. Lepas tu kamu tekan shift calculate, kamu boleh dapat jawapan. Okay, ini untuk siapa yang tidak boleh buat algebra Okay, siapa yang boleh buat algebra, sambung macam mana nak kira? Pindahkan 100. Okay, pindahkan 100. Sebab kalau untuk siapa yang tak biasa pindah ke kiri punya, maka kamu pindah ke kanan 2020 per 20 sama dengan 120. Tarak 100 kalau pindah? Bahagi 100. Bahagi 100. Okey. Kalau nak ringkaskan, ringkaskan. Tak nak, boleh sambung buat. Nak ringkas dulu ke? Nak ringkas dulu ke? Okey, berapa? 1.2. 1.2. So, lepas tu kita pindah 20. Macam nak pindah 20? Jadi darab 20. Kita darat 20. Jawapan? 24. 24. Okay. So, kamu boleh biarkan jawapan dalam 24. Tak payah tulis unit. Tapi kalau kamu nak tulis unit, kamu kena ingat sekarang, tadi kita punya harga dalam unit sen. So, ini sepatutnya ialah 24 sen. Bukan 24 ringgit
Okey, tak tulis tak apa. Tapi kalau tulis pastikan betul. Okey. Untuk indeks tadi kita tapak 150 kan? Itu memang tidak ada unit. Indeks memang tak ada unit Maksudnya memang 150. Kamu jangan pula pergi tulis RM150. Kalau tulis RM150 salah. Boleh? Boleh. Okay. Baru nampak sini ada satu soalan. Taksirkan. Apa? So macam kita nak taksirkan bila kamu tapak 150, apa ayat kamu? Kita tengah cerita apa? Harga gula. Kita tengah cerita harga gula per kg. Okey, bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Sebanyak berapa? 50. 50%. Dari tahun apa? Dari tahun Asas dulu. Mana satu tahun asas? 2000. 2000 tahun asas dulu ke tahun 2020. 2020. Kalau kamu nak tukar ayat kata harga gula per kg bertambah sebanyak 50% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2000, terpulanglah kepada kamu, tak ada masalah. Janji dalam ayat itu cikgu nampak bandingan tahun itu dengan betul. Ya? Okay, soalan B dia hanya suruh kata harga, so kita akan kira je lah, tak ada apa. Okay, soalan C. Pentingnya kita tahu ini, bila kita tahu ini adalah soalan indeks, pentingnya kita tahu dulu indeks apa yang ditanya oleh dia ataupun diberi oleh dia. Kadang bukan ditanya, kadang dia bagi sudah. Okay, kita cari mana indeks dia. Okay, sini. Indeks harga mi goreng pada tahun 2020 berasaskan tahun 2010. So kalau kita nak tulis rumus kita, tahun apa? Tepang ialah 2020. 2020. Belakang? 2010. 2010. So sama dengan Q atas 2020. 2020 bawah 2010. Kadang-kadang kamu akan tengok ada rumus dia bagi Q, ada rumus dia bagi P. Sebenarnya tak ada masalah. Kita tengok senarai rumus kejap. Senarai rumus bagi Q. Okay? Ada masanya mungkin awak nampak buku rujukan dia bukan tulis Q. Ini ini. Okay? Di sini dia bukan tulis Q tapi dia tulis P. Tak ada apa sama je. Hanya P ini stand for price lah. Harga. Kalau Q sebab quantity. Tapi kita boleh berdasarkan quantity, kita boleh berdasarkan harga. So tak kisah nampak Q pun sama, nampak P pun sama. Bagi kita sebenarnya ada banyak beza dia Okay, kita sambung balik Okay, so kali ini apa yang kita ada? Indeks ada sudah kan? Indeks kita ialah ini sudah ada. Okey, RM4 itu ialah apa? Cikgu nampak RM4 ni. RM4 ini ialah apa? Q 2020. Pada 2020 punya, maksudnya atas ke bawah? Atas. Atas. Okay. So yang ditanya oleh dia ialah harga pada tahun 2010. Yang ditanya oleh dia bawah lah. Okay. So kita masukkan nombor. So sekali lagi ini ialah soalan kiri bagi sikit, kanan bagi sikit. Kemudian kita kena selesaikan. Tapi macam kita cakap siapa yang tak mahir algebra punya, tak payahlah susah hati di situ. Gunakan teknik sheet calculate. Sama je, markah pun sama pun. Okay, so I berapa? 125. 125. Okay, Q 2020 4. Okay, kalau nak tulis 4 pun boleh tak ada masalah. Okay, inilah yang ditanya oleh soalan kan. Q 2010 darab 100.
Okay. So sekali lagi siapa yang tidak boleh buat algebra punya, kamu pakaikan kalkulator aja. Ini ialah sama dengan, ini kamu pakai X. Lepas tu kamu gunakan sheet calculate. Maka dalam Excel terpa aja, dapat makan penuh aja. So tak payah susah hati di situ sebab tak boleh buat algebra, tak nak belajar maths ya. Okay. Yang boleh buat sambung. Manual macam nak buat? Pindahkan 100. Pindahkan 100. So, maksudnya 4 per Q 2010 sama dengan 125 125 bagi. bagi 100. Okey, lepas tu? Darab silang. Okey, lepas tu saya darab silang 125 Q 2010 sama dengan 400. 400. Maka Q 2010 sama dengan 3.2 bagi 125. 125. 3.2. 3.2. Hani ini ada sikit beza ni ialah Q ini ialah apa? Harga sepinggan mi goreng kan? Kita dalam unit apa? Kita dalam unit apa tadi? RM. So, kamu jangan bagi saya jawapan 3.2 Kamu kena tulis kepada saya RM 3.20. Tak tulis RM tak apa, tapi jawapan kena bagi saya 3.20. Itu kalau tak tulis RM tak apa, tapi mesti tulis 3.20, tidak dibenarkan tulis 3.2. Ini semua tahun 2 tahun sebelum ini. Kalau dulu dia tak kisah. Kalau putus-putus dia okey je. Tapi 2 tahun sebelum ini tiba-tiba dia ubah cara semak, dia kata sebab ini melibatkan duit RM. So sepatutnya bagi dalam 2 tempat perpuluhan. So kalau boleh kamu ingatlah ya. So bila ini melibatkan RM, kamu bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan walaupun nombor itu boleh putus dalam 1 tempat perpuluhan. Dan sampai tahap kalau nombor itu kalau 3 je. Kalau elok tulis saja 3.00. Boleh tajuk ini awak buat sikit note dalam buat satu catatan dalam nota kamu. Pastikan kamu punya benda ini tulis dalam 2 tempat perpuluhan bila melibatkan RM. Buat catatan dalam nota kamu, jangan lupa. Okey. So ini saja apa yang cikgu nak ajar untuk hari ini, pendek aja. Tajuk ini sebenarnya sangat senang. Ini satu tajuk yang senang Okey. So cuba tengok soalan, ada kat soalan yang kamu tak boleh buat. Sorry cikgu lupa padan TP1 ni. Kamu abaikan sajalah. Okay, itu bank punya. Tahap penguasaan, tak payah pedulikan. So taksirkan nombor indeks. Boleh buat? Ingat sebut dulu. Ini cerita tentang apa? Dia tambah ke dia kurang? Berapa peratus dari tahun apa ke tahun apa? Boleh Soalan 1 ABC yang buat nanti di rumah lain, di rumah lepas kelas. Okey? Soalan 2 ialah pakai formula yang cikgu cakap itulah. Di sini kali ini kalau kamu tengok dia bukan harga barang, dia ialah bilangan unit. Apa sama je. So soalan 2, 3, 4 ialah soalan gunakan rumus nombor indeks. 2, 3, 4, 5 semua serupa. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 6. Sebenarnya tak ada apa. Soalan 6, cikgu merumitkan sikit keadaannya ialah cikgu bagi banyak-banyak maklumat dalam satu soalan. Itu saja. Cara buat serupa je. So pastikan bila cikgu tanya 6A cikgu tanya kenari punya, cikgu tanya kenari punya. So nanti kamu ambil maklumat kenari punya. Itu saja. Bila saya tanya my V, pastikan kamu ambil my V punya.
Sebenarnya sama dengan contoh sebelum ini, hanya bezanya cikgu seolah-olahnya buat dua contoh dalam satu soalan. Itu sahaja. Boleh buat sendiri? Boleh. Kali ini rumus terlalu senang kalau banding dengan sebelum ini. Okey, soalan 7 pun sama. Tapi kali ini cikgu nak awak berhati-hati ialah cikgu memang cerita tanam. Benda yang cikgu nak cerita sama je, tanam. Tapi tahun cikgu. So pastikan bila soalan 1A saya melibatkan tahun 2015, 2010. So nanti kamu ambillah 2015 dan 2010 punya. Maksudnya ambil ini dengan ini. Jangan salah ambil nombor. Okay? Bila soalan B saya, cikgu ubah kepada 2015 dengan 2005. So maksudnya cikgu bagi ini dan ini. Maksudnya gunakan ini dengan ini. Itu saja. Rumus serupa je. Okay? Soalan kalau nak tanya indeks harga memang senang. Hanya awak berhati-hati saja barang apa yang diminta oleh dia, tahun apa yang terlibat. Jangan salah aja. Lepas tu masuk kira. Pengiraan pun tak susah. Ya? Okey, soalan 8. Benda yang sama, hanya kali ini cikgu bagi dalam bentuk jadual. Cikgu tanya, apakah nilai X? Apakah nilai X? Maksudnya apa? Cikgu tanya, apakah harga pada tahun 2010? Kalau harga pada tahun 2015 ialah RM5 dan indeks 2015 berasaskan 2010 ialah 125. So, sebenarnya sama dengan contoh cikgu. Hanya cikgu bagi dalam bentuk jadual. Sebab nanti dalam exam itulah yang mungkin berlaku. Dia mungkin sebenarnya dalam exam nanti cikgu jarang akan tanya soalan macam ini. 1, 2, 3, 4, 5 punya. Direct saja. Itulah 3 angka nak ambil. Itulah tahun yang terlibat. Dalam keadaan SPM yang sebenar, yang soalan format SPM jauh lebih rumit daripada ini. Dia akan pening macam inilah. Dalam satu soalan dia ada banyak barang. So tengok kamu ambil, tengok barang tak? Barang apa yang ditanya oleh saya? Okay? Ataupun dalam satu soalan ada banyak tahun. Pastikan kamu ambil tahun yang betul. Okay? Lepas tu satu lagi, mungkin bagi maklumat dalam bentuk jadual, tengok kamu faham tak cara nak baca maklumat ini dalam bentuk jadual. Itu sahaja. Okay? So sebenarnya hari ini punya tak susah. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, cikgu stop record sudah. So itu saja hari ini kita habis lebih awal sikit. Okay.